Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan tafsir Al-Quran. Masih lagi kita dalam surah Al-Kahfi dan pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita atau tafsir kita dengan ayat yang ke-42. Sambungan daripada kisah misalan atau kisah tamthilan yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan pada kita, bermula daripada ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 32. Ya, kalau kita ingat sebelum ni kita telah ceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan pada kita suatu kisah tamsilan. Dua orang lelaki yang mana salah seorang di antara mereka kafir dan salah seorang lagi adalah mukmin. Kemudian yang kafir itu dikurniakan dua kebun yang indah, yang banyak hasilnya. Manakala yang mukmin itu pula, ya, kebunnya tidaklah sehebat kebun rakannya yang satu lagi tadi, ya, tetapi masalahnya ialah yang si kafir tadi walaupun diberikan nikmat yang pelbagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia lupa kepada Allah Taala, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah awalnya telah kita terangkan. Kemudian pada ayat yang ke-42 ini dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nasibnya, apa yang berlaku selepas daripada kekufurannya itu. Ya, jadi insya-Allah seperti biasa kita baca dahulu insya-Allah, kemudian barulah kita akan lihat makna yang terkandung dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa uhita bi thamarihi, dan dibinasakan, ya, buah-buahannya, maksudnya kebun, pokok, segala-galalah yang Allah Taala kurniakan padanya, semuanya dibinasakan, dihancurkan. Harta bendanya semuanya dihancurkan. Jadi samar di sini kalau mengikut Syekh Tantawi rahimahullahu taala, beliau tafsirkan segala hartanya. Jadi wa uhita bi thamarihi maksudnya ialah dihancurkan segala hartanya, pokok-pokoknya, kebunnya, ya, tanam-tanamannya semua dihancurkan. Dan makna asal uhita tu maksudnya ialah meliputi, diliputi. Tapi kenapa kita tafsirkan sebagai dihancurkan, dibinasakan? Kerana kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, maksud asal ahata ataupun ihatah itu, maksud asalnya ialah musuh mengelilingi, meliputi atau mengelilingi seseorang atau satu kumpulan atau satu tempat dengan tujuan untuk menghancurkannya, membinasakan orang ataupun kumpulan atau tempat yang dikelilingi tadi. Jadi walaupun makna asalnya begitu, tapi natijahnya ialah hancur. Maka kerana itu kita tak kata wa uhita bi thamarihi maksudnya dikelilingi hartanya, tak. Kita tafsirkan, ya, ulama lah, bukan kita baca je. Kita bacakan saja. Ulama tafsirkan maksudnya ialah dihancurkan.
dihancurkan. Atau mengikut tafsir Baghawi, maksud yang lain boleh juga kita tafsirkan sebagai wa uhita bi samarihi, maksudnya lah azab mengelilingi hartanya, azab Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam ayat ini ya didatangkan fi'il itu dalam bentuk mabni lil majhul, wa uhita, dikelilingi, tanpa dinyatakan siapa yang mengelilingi. Kan, dikelilingi, dia tak bagi tahu siapa yang mengelilingi. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Kata kerja pasif, bukannya aktif. Dikelilingi, bukan mengelilingi. Jadi kalau dikelilingi, tak tahu siapa yang mengelilinginya. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, memang sengaja Allah Ta'ala datangkan lafaz begitu, wa uhita bi samarihi, dikelilingi. Hartanya itu dikelilingi, dikelilingi maknanya nak dihancurkan. Kerana apa didatangkan dalam bentuk mabni lil majhul? Kerana nak bagi tahu bahawa fa'ilnya, pelakunya itu memang sudah pasti, tak ada lain dah. Siapa dia? Allah Ta'ala. Dah pasti dah, memang jelas. Siapa lagi yang menurunkan azab kalau bukan Allah Ta'ala? Maka kerana itu tak perlu kata wa ahatallahu ataupun wa ahata azabullah, tak payah. Tak payah dinyatakan fa'ilnya pun tak apa, kerana sudah yakin. Wa uhita bi samarihi, dikelilingi akan hartanya. Siapa yang mengelilingi? Iaitu azab Allah daripada Allah Ta'ala. Memang yakin, tak ada siapa lagi dah, hanya Allah sahaja yang melakukannya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Lalu asbaha, jadilah dia, iaitu si lelaki yang kafir tadi yang ada harta banyak, yuqallibu, iaitu membalikkan. Yuqallibu, sebab tu hati kita dipanggil qalbu. Kerana hati itu ialah anggota badan kita, organ yang ataupun bahagian badan kita yang mudah berbolak-balik. Ya, yuqallibu kaffaihi, dia menterbalikkan kedua tangannya. Dia menterbalikkan kedua tapak tangannya. Jadi ulama menafsirkan bagaimana yang dikatakan dia menerbalikkan tangannya itu. Ada yang mengatakan maksudnya ialah dia menepukkan salah satu tangannya ke atas tangan yang lain. Macam orang Arab. Ya, apabila dia mendapati sesuatu yang mengejutkan atau sesuatu yang suka pun dia tepuk tangan. Dan kalau dia rasa terkejut atau sedih atau menyesal sesuatu, dia akan tepuk tangan. Kan, dia kata ish, macam tu. Ish. Itu maksud fa asbaha yuqallibu kaffai. Ataupun tafsiran lain ialah dia terbalikkan tanpa tepuk. Maknanya asal tangannya begini, kemudian bila dia tengok hancur binasa habis, kebun-kebunnya semua habis. Pokok-pokok semua hancur binasa, semuanya jatuh, tersembam ke bumi. Maka dia daripada tangannya begini, akhirnya tangan dia begini, tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Bila dia tengok hancur, tangannya terbuka macam ni. Jadi itu dimaksudkan dengan yuqallibu kaffai. Si lelaki yang telah hancur kebunnya tadi, yang dia lelaki kafir tadi, dia telah menerbalikkan kedua tangannya. Sama ada begini ataupun begini. Kata Syekh Tantawi, apa jua tafsiran sekalipun, nak katanya bahawa lelaki itu berasa sangat duka cita ataupun sangat merasakan kerugian, rasa rugi, rasa menyesal, rasa nadam pun menyesal juga. Tangan tu kita tak tahulah macam mana dia buat, tapi makna kata dia ada reaksi apabila dia melihat kebunnya itu hancur binasa, hartanya semua hancur, maka dia menzahirkan penyesalannya ala ma anfaqa fiha. Menyesal kerana apa? Ke atas apa yang telah dia belanjakan pada kebun itu. Maknanya apa? Dia telah anfaqa. Dia telah buat macam-macam infak. Maksudnya dia telah belanjakan wang yang banyak untuk kebunnya itu. Dia buat pagar lah, dia buat beginilah, dia buat saliran lah, dia beli baja yang terbaik. Ni contoh-contoh zaman kita lah. Zaman dulu kita tak tahulah, tapi kita tahulah kalau orang yang bercucuk tanam, menguruskan pertanian, berapa banyak perbelanjaan yang telah dia buat.
Ya, jadi dia telah anfaqa fiha, dia telah banyak mengeluarkan belanja yang besar untuk fiha, untuk kebunnya itu, tetapi semuanya binasa. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan hiya itu ialah hartanya atau kebunnya itu. Kalau Syekh Tontawi kata kebun, hiya tu kembali pada jannah, kebunnya itu khawiyah. Kata Syekh Tontawi, khawiyah maksudnya ialah saqitah. Kebunnya itu jatuh, runtuh ke bumi. Khawiyatun ala urushiha, kebunnya itu jatuh atau runtuh ala ke atas urushiha. Urush kata Syekh Tontawi adalah jamak kepada arash, dan arash maksudnya ialah saqful bait, bumbung rumah. Bumbung rumah. Jadi pokok-pokok yang ditanam tadi tu, yang kita sebutkan sebelum ni, dalam ayat sebelum ni pun ada sebut, ya. Pokok-pokok kurma, kan kita tahulah pokok kurma ni bukannya rendah, tinggi-tinggi semuanya. Macam kita tengok di Malaysia ni macam pokok sawit. Semuanya itu jatuh pula, kena pula kepada bumbung rumah, hancur binasalah, memang tak ada apa yang tinggal. Maka itulah yang berlaku kepada orang kafir tadi. Ya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan lelaki itu berkata, alangkah baiknya kalau sekiranya aku tidak mensyirikkan Tuhanku dengan sesuatu pun. Masa tu baru dia menyesal. Dia dah tengok segala-galanya hancur binasa, maka dia kata, kalaulah dahulu aku tidak syirik kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya sebelum ni dia buat syirik tak? Maknanya sebelum berlakunya peristiwa ini, dia memang mensyirikkan Allah. Sebab itu dia kata, alangkah baiknya kalau aku tidak mensyirikkan Allah. Manusia begitulah. Ya, ketika mana dia senang, dia lupa Allah. Tapi apabila dia susah, barulah dia nak ingat Allah. Sepatutnya terbalik. Nabi SAW beritahu dalam hadis, salah satu hadis daripada hadis 40, ta'arraf 'ala Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenallah Allah ketika kamu susah, ketika kamu rakha, iaitu senang, ya, lapang, ada harta, maka nescaya Allah akan mengenal kamu ketika kamu susah. Maknanya Allah akan bantu kamu. Ini tidak. Kadang-kadang manusia bila dia senang, dia lupa Allah. Bila dia ditimpa kesusahan, barulah dia berdoa dengan panjang. Panjang sungguh dia doa. Tapi waktu dia senang, dia doa pun pendek je. Dia kata, wahai Allah, macam semalam lah, macam biasalah, tak nak doa panjang. Tapi bila dia susah, tengok Masya Allah, sembahyang hajat 12 rakaat, kan, doa setengah jam. Jadi kisah ni sepatutnya memberikan pengajaran kepada kita. Waktu kita senang, kita ingat Allah Ta'ala, banyakkan zikir, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Bila lihat harta kita, kita kata Masya Allah, la quwata illa billah, seperti mana yang kita telah terangkan pada ayat sebelum-sebelum ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, dan tidak ada baginya fi'ah, iaitu satu kumpulan, yansurunahu, yang boleh membantunya, yang boleh menolongnya, min dunillah, selain daripada Allah. Tak ada lain, tak ada sesiapa pun yang boleh bantu dia bila Allah Ta'ala telah turunkan azab ke atasnya. Dalam Al-Quran tak dinyatakan azab tu bagaimana, ya. Tetapi dalam kitab tafsir adalah cubaan-cubaan untuk menafsirkan bagaimana kehancuran dan azab itu berlaku. Kalau mengikut Syekh Tontawi rahimahullahu ta'ala, ya, kebunnya tadi itu hancur disebabkan angin yang kencang. Angin kencang memang boleh menyebabkan pokok tumbang, ya. Itu kalau ikut Syekh Tontawi. Tetapi kalau kita tengok dalam tafsir Al-Baghawi, dia kata api, Allah Ta'ala hantar api daripada langit menyambar pokoknya, menyambar kebunnya. Tapi tak apalah, bila Quran tidak menyatakan bagaimana azab itu berlaku, kita tak adalah kata nak pegang sungguh-sungguh mana satu. Jadi cuma kita faham bahawa ada azab, sama ada angin ataupun api yang datang dari langit menyambar, menjilat segala-gala apa yang menjadi hartanya selama ini. Walau bagaimana cara sekalipun, makna kata hancurlah segala-gala harta yang dimiliki oleh lelaki tadi. Kemudian Allah kata, wa ma kana muntasira,
Sudahlah tidak ada orang, tidak ada kumpulan golongan yang boleh membantu dia. Wa ma kana muntasira, dan dia pula lelaki itu sendiri pun wa ma kana muntasira, tidak mampu untuk membalas, tidak mampu untuk membela diri, tak boleh nak buat apa. Kata Imam Baghawi rahimahullahu taala, maksud muntasira ialah mumtani'an muntaqiman, iaitu menghalang dan membalas. Dia tak boleh nak menghalang dan tak boleh nak balas. Kata Imam Baghawi juga, ada satu lagi tafsiran mengatakan bahawa maksud wa ma kana muntasira, maksudnya ialah dia tidak mampu untuk mengembalikan semula apa yang telah hilang. Tak boleh. Mungkin harta semua dah habis, jadi nak bina balik kebun, nak buat balik kebun yang besar macam tu, nak kembalikan balik, susahlah, memang tak boleh. Jadi ada dua makna. Sama ada maksudnya ialah dia tidak mampu untuk menolak azab Allah, atau maksud yang lain ialah dia tidak mampu untuk mengembalikan semula harta benda yang telah selama ni dia usahakan lalu binasa. Maksudnya, walau apa jua tafsiran, maksudnya ialah dia memang tak boleh buat apa-apa lah. Langsung tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa tindakan. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Hunalika, di sanalah al-walayah. Al-walayah di sini ada dua tafsiran. Kenapa ada dua tafsiran? Kerana ada dua qiraat. Jumhur ulama qiraat membaca sebagai al-walayah. Macam kita baca al-walayah. Hunalikal walayah. Kalau walayah, maka maksudnya di sini ialah bantuan. Bantuan, pertolongan. Walayah. Ya, tapi ada imam qiraat seperti Imam Hamzah, Al-Kisai dan sebagainya membaca al-wilayah. Kalau al-wilayah maksudnya apa? Kerajaan dan kesultanan. Kan, wilayah. Ini wilayah saya. Maksudnya apa? Ini kerajaan saya. Kan, seorang raja dia kata, ini wilayah saya, jangan kamu ceroboh. Maksudnya ini kerajaan saya, ini kesultanan saya. Ya, walayah ataupun wilayah. Jadi kalau hunalikal walayatu lillahil haqq, maksudnya lah di sanalah. Kalau walayah, walayah maksudnya di sanalah pertolongan Allah. Pertolongan di sana pertolongan hanya bagi Allah, Tuhan yang sebenar, al-haq, Tuhan yang sebenar. Kalau al-wilayah, tafsirnya ialah di sana, ya, kekuasaan dan kerajaan atau kesultanan itu hanyalah milik Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenar. Jadi hunalika itu pun ada dua tafsiran. Kalau Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, dia kata hunalika itu kembali kepada keadaan tu, keadaan kisah ni. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan lelaki ini harta bendanya semuanya hancur binasa, di sana maknanya pada ketika itu, dalam keadaan begitu, pertolongan hanya milik Allah. Maknanya kalau Allah nak bantu, Allah bantu. Tapi Allah tak bantu, apa nak dibuat, memang tak ada siapa boleh bantu. Itu kalau hunalika itu merujuk kepada kisah ini, peristiwa ini, keadaan ini, hunalika. Tetapi kalau mengikut Imam Al-Baghawi, dia kata hunalika itu maksudnya lah di sana, di hari akhirat. Di hari akhirat. Sebab apa? Sebab tengok ayat selepas tu dia kata huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Ceritanya tentang balasan, bermakna hari akhirat. Jadi kalau ikut Imam Baghawi, hunalikal walayatu lillahil haq, maksudnya ialah di sana, di hari akhirat. Kekuasaan, kerajaan, pertolongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana pun betul lah. Ya. Kalau Syekh Tantawi dia kata dalam keadaan begitu. Hunalika tu maknanya dalam keadaan peristiwa macam tu, keadaan seseorang itu dihancurkan. Dalam keadaan seseorang lelaki itu dihancurkan harta bendanya. Ketika itu di sana pertolongan hanyalah milik Allah. Maknanya tak ada siapa boleh bantu dia. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Dia iaitu Allah khairun, terlebih baik, thawaban, dalam memberikan ganjaran, wa khairun uqba,
dan terlebih baik dalam memberikan kesudahan. Maknanya apa? Kesudahan, ganjaran yang baik ialah ganjaran yang Allah bagi. Kesudahan yang baik ialah kesudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya. Bagi orang mukmin kesudahan yang baiklah Allah bagi. Akibah dia ialah akibah yang baik. Wal aqibatu littaqwa dalam ayat yang lain, dan kesudahan yang baik kata Allah Taala bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم, dan buatkanlah bagi mereka mathalal hayatid dunya, permisalan, perumpamaan kehidupan dunia. Lahum tu bagi mereka tu maksudnya lah bagi kaum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut Imam Baghawi. Maknanya wahai Rasulullah, wahai kekasihku kata Allah Taala, Muhammad, buatkan bagi mereka, iaitu bagi kaum kamu, suatu misalan kehidupan dunia. Misalannya seperti apa? Kama'in, seperti air, anzalnahu, yang kami turunkannya, minas sama, daripada langit, dari langit. Maksudnya hujanlah. Jadi kehidupan dunia itu seperti air turun daripada langit, fakhtalata bihi nabatul ard, lalu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Fa asbah, bila bercampur maknanya subur, menghijau. Tetapi adakah itu selama-lamanya? Tidak. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah, lalu jadilah tumbuhan tersebut hashiman, iaitu hancur, kering dan hancur. Tadruhur riyah, ditiup oleh angin. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Kata Imam Ar-Razi dalam menafsirkan ayat ini, ya, ayat ini nak kata bahawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan pada mereka, buatkan bagi mereka permisalan lain. Sebab sebelum ni sudah dinyatakan satu misal, iaitu apa dia? Kisah dua lelaki tadi. Jadi kata Imam Ar-Razi, wahai Muhammad, maksud ayat ni ialah wahai Muhammad, buatkan misal yang lain, perumpamaan yang lain, yang menunjukkan kehinaan dan betapa sementaranya dunia ini. Ya. Jadi kata Imam Ar-Razi, kisah yang kedua ni atau potongan daripada surah yang kedua ni, potongan kedua ini dia berkait dengan yang lepas. Ya. Jadi misalan dunia ini ialah hujan turun lalu menyuburkan tanaman-tanaman di bumi ini, tetapi tak lama. Fa asbaha hashima. Selepas dari itu tumbuhan tadi menjadi hashim. Apa dia hashim? Kata Imam Al-Qurtubi, maksud hashim ialah mutakassira, iaitu hancur. Mutafattita, iaitu terpisah-pisah, pecah-pecah lah, hancur lah, sama juga. Ya. Kerana kata Imam Qurtubi, al-hashmu makna asalnya ialah kasrus syai' al-yabis, hancurnya sesuatu yang kering. Bila sesuatu tu kering kemudian dia hancur, itulah yang maksudnya al-hashmu. Jadi tumbuh-tumbuhan tadi yang hijau, bila dihijau dia liat, dia keras, dia tak hancur ditiup angin. Tetapi apabila setelah itu akhirnya dia menjadi kering dan tazruhur riyah, ditiup angin. Bila ditiup angin lagilah berkecai, dahlah kering, ditiup angin lagilah berkecai. Ya. Kemudian dalam ayat ini kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, kita lihat ya, Allah Taala kata apa? Fa asbaha. Allah Taala guna fa, bukannya summa. Kan, setelah tumbuh-tumbuhan tadi subur menghijau, fa asbaha, lalu jadilah ia hashiman, hancur. Allah guna fa, bukannya summa.
Kalau summa ni menunjukkan ada tempoh masa yang lama. Kita pun kalau kita terjemah summa ni maknanya kemudian, maknanya lambat lagi. Tapi Allah kata fa, lalu. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan tempoh di antara hijaunya tumbuhan tadi, suburnya tumbuhan tadi dengan tempoh, dengan masa tumbuhan tadi hancur, kering. Tempoh antara keduanya itu adalah tersangat singkat. Kerana itu digunakan fa. Maka kalau begitu memang sesuailah dijadikan perumpamaan untuk menunjukkan bahawa dunia ini begitu sementara. Memang dunia ini sementara. Dunia ini sementara sahaja. Ya, satu lagi perumpamaan yang kita boleh katakan ialah kalau kita lihat, ya, bila kita lahir kita diazankan. Kemudian bila kita mati kita terus disolatkan. Jadi bila kita dengar azan, duduk di masjid dengar azan dan kemudian iqamah tu, masa antara dua itu, itulah perumpamaan hidup kita sebenarnya. Pendek saja, antara seumpama azan dan juga solat. Itu je lah masa hidup kita di dunia. Memang kita hidup di dunia ni memang kita rasa lama lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita menunggu, kita menanti kematian. Tapi bila kita dah mati, kita akan rasa sekejap je rupanya. Kan? Seperti mana saya selalu buat perumpamaan, seperti budak-budak yang sekolah. Budak-budak kalau sekolah ni dia kata, bilalah nak habis zaman sekolah ni, bilalah dia kata. Kan? Bilalah nak habis sekolah. Tapi bila dia habis saja zaman persekolahan, cuba tanya dia balik. Kan? Lama ke tak lama? Sebenarnya zaman persekolahan tu lama ke sekejap? Dia akan kata, sekejap sangat. Kan? Tak puas main. Dan saya sendiri pun merasakan macam tu. Lepas SPM tu, bila kita tenung balik, kita merenung balik, ya, berapa tahun kita sekolah? 6 tambah 5, 11 tahun itu macam sekejap sangat. 11 tahun itu. Sebab apa? Sebab ketika itu kita sudah pun melepasi zaman tu. Macam itulah juga kita di dunia ni, kita hidup di dunia ni memanglah kita rasa lama. Sebab kita sedang menjalaninya. Tapi bila kita dah habis, kita akan rasa sekejap. Macam kita duduk dalam daurah yang lama-lama kan. Saya pengalaman peribadi saya lah, pernah duduk dalam daurah usul fiqh kitab Waraqat. Punya lama daurah tu berjalan dari asar sehingga subuh esoknya. Tak berhenti tidur. Dengan Syekh Isam Anas. Itu pengalaman ni lah, memang satu pengalaman yang memang saya ingat sampai sekarang. Di Mesir masa tu. Ya, memula asar dalam pukul 5 macam tu, habis subuh esoknya dalam pukul 5 atau 6 pagi macam tu. Tak berhenti tidur. Dan Syekh tu pun memang mengajar je. Sebab dia kata kita nak habiskan pagi esok juga, memang tak nak bertangguh dah. Kalau tangguh nanti yalah, kalau daurah tu kalau dah dirancang mesti khatam, kemudian tak khatam, nanti kena tambah lagi masa kan. Entah ada tak tidak orangnya nanti kalau tambah masa, orang ada komitmen lain. Jadi dia kata sebelum subuh kita kena khatamkan juga kitab ni. Memang khatam lah, khatam sungguh. Tapi macam tu. Jadi waktu kami duduk tu, bayangkanlah asar, masuk maghrib, dapatlah rehat sekejap, rujuk kaki, lepas tu sambung lagi isyak, lepas tu sambung lagi sampai subuh. Ya, waktu kita menjalani proses belajar tu, ketika kita duduk dalam daurah tu, memang kita rasa lama kan. Bila nak habis, bila nak subuh ni, bila nak khatam. Tapi bila dah habis, sekejap je, tak adalah penat sangat. Kan? Macam itulah kita hidup di dunia. Nanti bila kita dah mati, kita akan rasa, Allah, sekejap sangat dunia ni. Tak berbaloi untuk buat maksiat. Sekejap sangat. Kan? Patutnya kita sabar je. Masa yang pendek ni, sepatutnya kita sabar dan tekan nafsu saja. Sebab bukan lama pun. Tapi benda ni kita tak akan faham. Cakap sekarang memanglah kita pun cakap pun sebab kita baca daripada kitab, daripada hadis, Quran sebut begitu. Tapi nak dapat betul-betul yakin tu, nanti bila mati nanti baru kita yakin betul-betul. Baru kita tahu sebenar-benarnya betapa sementaranya dunia ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ya, tidak ada siapa pun yang boleh mengalahkan Allah, yang boleh mengatasi Allah, yang boleh melemahkan Allah. Tak ada. Baik yang di langit maupun di bumi. Semuanya tidak dapat menandingi Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada satu pun yang berkuasa dengan kuasa yang memberi bekas, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira.
Kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, Allah Ta'ala tak kata wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Tak digunakan pula kalimah qadira seperti mana dalam kebanyakan ayat yang lain. Di sini Allah kata muqtadira. Ada beza ke antara qadira dengan muqtadira? Kata Imam Az-Zajjaj, ya, Az-Zajjaj salah seorang ulama bahasa Arab dan juga tafsir. Ya, kalau tak silap tafsirnya nama Ma'ani Al-Quran. Tapi yang saya nukilkan ini dari kitab lain, bukan Ma'ani Al-Quran, dari kitab Tafsir Al-Asma' oleh Imam Az-Zajjaj. Beliau kata muqtadir. Al-muqtadir itu mubalaghah fil wasfi bil qudrah. Muqtadir itu ialah berlebihan dalam bersifat kudrah. Maknanya Allah Ta'ala itu berlebih-lebihan dalam bersifat kudrat. Maknanya lebih-lebih lah berkuasa. Macam tu. Wal aslu fil arabiyah, kata Az-Zajjaj, ya, hukum asal atau kaedah asal dalam bahasa Arab ini ialah anna ziyadatul lafzi ziyadatul makna. Bertambahnya lafaz menyebabkan bertambahnya makna. Kan? Kalau muqtadirah ni kita tengok ada tambah kan? Dia ada tambah ta di tengah-tengah tu. Jadi asalnya iqtadara. Dia ada tambah ta di tengah-tengah tu. Kalau qadira tak ada ta. Jadi bila bertambah lafaz, bertambah huruf, bermakna adalah bertambah makna. Bermakna muqtadira itu lebih menunjukkan Allah Ta'ala itu terlebih berkuasa berbanding qadira. Jadi Allah kata wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih sangat berkuasa ke atas segala sesuatu. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak. Harta dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunya. Adalah perhiasan kehidupan dunia. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dua ini? Al-mal dan juga al-banun. Kenapa tak kata harta sahaja? Al-malu zinatul hayatid dunya, ataupun banun sahaja, anak sahaja. Kerana kata Imam Qurtubi, kerana dua-dua tu dia ada fungsinya ataupun ada maknanya. Kalau harta, kata Imam Qurtubi, ia adalah lambang kecantikan dan juga manfaat. Harta itu ada unsur cantik dan manfaat. Kan? Kecantikan apa sekalipun dia adalah harta. Contohnya apa? Kereta, cantik. Kereta itu adalah harta, kategori harta. Rumah, cantik. Maka kategorinya adakah mal ataupun banun? Mal. Itu kalau harta. Kalau harta itu unsurnya ialah kecantikan dan manfaat. Manfaat pun sama. Kereta, manfaat. Rumah, manfaat. Duit, manfaat. Pakaian, manfaat. Segala-gala. Kapet, aircon, kipas. Ya. Segala harta itu memang dua unsurnya, cantik dan manfaat. Tetapi kalau banun, iaitu anak-anak, dia memberikan dua perkara yang lain, iaitu apa dia? Kekuatan dan juga pertahanan. Kalau sekiranya kita diuji oleh Allah, kita ni sakit contohnya, siapa yang tolong? Yang tolong ialah anak-anak. Biasanya lah, kan? Anak-anak. Dan kalau sekiranya kita ada orang nak pukul kita dan sebagainya, siapa yang pertahankan kita? Anak-anak. Kan? Anak-anak yang akan pertahankan. Kalau ada contohnya, na'udzubillah lah, kita bagi contoh saja, minta-minta dijauhkan oleh Allah, ada orang nak menyamun, nak merompak, siapa yang pertahankan? Anak-anak. Jadi pada anak-anak dalam anak-anak itu ada dua perkara, iaitu kekuatan dan juga pertahanan. Manakala dalam harta pula ada dua, iaitu kecantikan dan juga manfaat. Maka kedua-duanya itu saling lengkap melengkapi. Kedua-duanya itu memang diperlukan oleh manusia. Kerana itu Allah Ta'ala tak sebut satu. Imam Qurtubi kata kerana itulah disebutkan dua-dua, al-malu wal banun. Kerana apa yang ada pada mal tak ada pada banun, apa yang ada pada banun tak ada pada mal. Jadi dua-dua disebutkan, al-mal wal banun. Kemudian timbul lagi persoalan, kenapa didahulukan al-mal berbanding banun? Kenapa Allah tak kata al-banuna wal mal?
Allah kata al-mal wal banun. Al-malu wal banun. Didahulukan sebutan mal, iaitu harta. Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, disebutkan terlebih dahulu harta. Kerana apa? Kerana harta itu lebih nampak fungsinya sebagai zinah. Sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Kan disebut al-mal dalam Quran ni, Allah Ta'ala kata al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Mana yang lebih nampak sebagai zinah, sebagai perhiasan? Harta lah. Kan? Harta. Bahkan kata Imam Al-Alusi, dia kata kalau sebaliknya, maknanya orang yang ada anak tapi tak ada harta, maka hidupnya sempit. Kan? Maka di mana perhiasannya, tak nampak perhiasannya tu. Jadi yang lebih nampak benda tu sebagai perhiasan ialah al-mal. Kerana itulah didahulukan al-mal. Ya, kerana Imam Al-Alusi kata li'annahu zinatun bidunihim. Kerana harta tu boleh jadi perhiasan tanpa ada anak. Tetapi kalau ada anak, tidak ada harta, maka itu menyebabkan seorang itu sempit hidupnya. Jadi harta itu lebih nampak fungsinya sebagai zinah, kerana itu diletak di depan. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Kedua-dua itu ialah zinah, kata Allah Ta'ala. Ya, iaitu perhiasan dalam kehidupan dunia. Kenapa dipanggil perhiasan? Nak bagi tahu apa sebenarnya? Kalau kita tengok, kita semua ada perhiasan. Macam lelaki contohnya, dia ada jam, ada pakaian, kopiah dan sebagainya. Adakah selama-lamanya perhiasan tu ada pada diri kita? Tak ada. Bila kita tidur, kita akan buka jam kita. Bila kita tidur, kita akan buka barang kemas kita, cincin, kan? Spek mata ni pun, walaupun dia bukanlah zinah, tapi kadang-kadang menjadi zinah juga, menjadi perhiasan. Kalau kita tidur dalam keadaan pakai spek, apa orang akan buat? Orang akan buka spek kita. Kan? Orang akan tanggalkan dan letak tepi. Saya selalulah macam tu, tertidur dalam keadaan pakai spek. Isteri yang tolong tanggalkan dan letak tepi. Jadi zinah ni, perhiasan, dia tak kekal. Dia akan dilucutkan daripada badan kita. Mana ada orang pakai cincin sepanjang hayat? Tak ada. Dia mesti akan buka. Kalau tak buka waktu tidur, dia mungkin buka ketika masuk bilik air. Ataupun kalau dia tak buka pun, akhirnya nanti mati pun dia akan buka juga. Jadi perhiasan badan kita ni, akhirnya kita akan buka, kita akan tanggalkan, kita akan lucutkan. Sama ada kita sendiri yang lucutkan atau orang lain yang lucutkan. Contohnya isteri kita, suami kita, atau anak-anak kita, ataupun doktor ketika kita sakit, kan, dia tengok payah sangatlah gelang ni, nak rawat susah sangat, banyak sangat gelang sampai ke siku. Doktor yang tolong buka kan, dicabut semuanya, dibuka dan diletakkan tempat yang selamat. Begitulah kehidupan dunia, begitulah harta benda dunia. Segala jenis kehidupan harta benda dunia ini satu hari nanti akan dilucutkan, akan ditanggalkan daripada diri kita, daripada kehidupan kita. Siapa yang tanggalkan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan singkirkannya daripada kita. Makna kata benda tu sementara saja duduk kat kita. Rumah yang ada pada kita sementara saja. Nanti Allah Ta'ala akan ambil, bagi pada waris. Hak waris pula ketika itu. Begitulah juga dengan harta-harta yang lain. Sementara. Sebagaimana sementaranya kita memakai perhiasan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada kita suatu perkara yang kekal. Tadi perhiasan sementara, jadi apa yang kekal? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah kata al baqiyatus salihat. Al baqiyat maksudnya ialah perkara-perkara yang kekal. As-salihat maksudnya ialah amal soleh. Mudah terjemahnya ialah, nak terjemah secara mudahnya maksudnya ialah amal-amalan soleh yang kekal. Khairun, itu lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhan kamu, thawaban, sebagai pahala, wa khairun amala, dan lebih baik amalnya apa dia? Harapan. Amal soleh itulah yang lebih baik dalam memberikan kita harapan, pengharapan untuk masa akan datang. Ya. Dalam menafsirkan maksud al-baqiyatus salihat, al-baqiyatus salihat dalam ayat ini, ada beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama seperti Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair,
Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, ya, semua itu mengatakan bahawa maksud wal baqiyatus salihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tafsiran yang dipegang oleh kebanyakan ulama dahulu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir itu kata Allah Taala itulah yang kekal dan memberikan, itulah yang lebih baik ganjarannya dan lebih baik dalam memberikan pengharapan pada hari akhirat. Ini satu tafsiran. Ada juga ulama yang menafsirkan bahawa al-baqiyatus salihat itu maksudnya adalah sembahyang 5 waktu. Ini tafsiran yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Masruq dan juga Ibrahim. Ibrahim ni saya tak pastilah sama ada Ibrahim At-Taimi ataupun Ibrahim An-Nakhai ataupun orang lain, wallahu alam. Ya, mungkin Ibrahim An-Nakhai. Yang pentingnya ialah mereka ni semua ialah nama-nama ulama besar dalam tafsir, dalam ilmu agama kita ni. Ya, Sa'id bin Jubair, Masruq dan Ibrahim mengatakan sebagaimana dalam tafsir Al-Baghawi, maksud al-baqiyatus salihat maksudnya adalah sembahyang 5 waktu. Kalau begitu tafsirannya, bermakna ayat ini menyuruh kita menjaga sembahyang 5 waktu. Kerana sembahyang 5 waktu itu ganjaran yang kekal. Manakala Qatadah menafsirkan al-baqiyatus salihat itu sebagai amalan soleh, sebarang amalan soleh, apa-apa juga, tak kira sama ada zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau sembahyang 5 waktu, atau apa mana-manalah amalan soleh, semua itulah yang dikatakan al-baqiyatus salihat. Inilah pendapat yang ditarjihkan, ya, yang dianggap sebagai pendapat yang tepat oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Al-Qurtubi. Dan apa ni, ini pendapat yang lebih umum lah. Dan ini juga yang dipegang oleh Syekh Tantawi rahimahullah. Jadi kalau mengikut pendapat ini, ya, dan kalau Syekh Tantawi, Syekh kita ni memang dia pegang pendapat itu, bermakna semua amalan soleh, semua amalan soleh itu kekal, dan itu adalah yang lebih baik berbanding mendapat harta benda dunia. Sekecil-kecil amal soleh, ya, tidak akan dapat ditandingi oleh sebesar-besar harta benda dunia. Ya, sebab itulah para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka sanggup biarlah mereka rugi, mendapatkan rugi dalam memperolehi harta benda dunia, asalkan mereka beroleh ganjaran daripada amal soleh yang ganjarannya kekal di akhirat. Sebab itu ada sahabat, ya, bila dia solatnya itu menjadi tidak khusyuk disebabkan kebunnya. Dia semayang tengok kebun. Satu riwayat kata sahabat tu dia lihat burung masuk dalam kebunnya dan tak keluar-keluar. Kerana apa? Kerana kebunnya itu sangat merimbun, tak boleh keluar, tak ada ruang nak keluar. Burung tu terperangkap. Benda tu menyebabkan solatnya tak khusyuk. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Rasulullah, ni harta saya ni telah menyebabkan saya tidak khusyuk dalam solat. Saya infakkan fi sabilillah." Ada yang kata bahawa sahabat melihat tandan-tandan pokok kurma. Pokok kurma ni dia ada macam tu kan, tangkai tu. Bila kurma tu dah masak, maka tandan tu ataupun tangkai tu dia akan jatuh ke bawah lah. Jadi bila orang sembahyang nampak macam tu. Jadi benda tu menarik perhatiannya dalam sembahyang. Tadi riwayat tadi kata burung, yang ni kurma tu. Kurma tu bila dia jatuh elok cantik macam tu, ya, nampak pula gebu, masak kan. Masih lagi belum kecut. Kurma kalau baru masak kan dia bulat cantik kan, berkilat. Benda tu menyebabkan dia lalai dalam sembahyang. Maka dia kata, "Wahai Rasulullah, saya belanjakan fi sabilillah." Masya-Allah. Kerana apa? Kerana mereka fahamlah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Amalan-amalan soleh yang kekal ganjarannya itu lagi baik di sisi Allah berbanding daripada mendapat harta. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Dan pada hari di mana kami mencabut, nusayyiru tu asalnya memperjalankan gunung ganang. Tapi kata ulama tafsir,
Bila gunung tu kan tetap, bila dijalankan, digerakkan, maknanya apa? Tercabutlah dia. Bermakna pada hari kiamat, gunung itu tercabut daripada tempat dia. Wa yauma nusayyirul jibal. Dan pada hari kami mencabut gunung ganang. Wa taral arda barizah. Dan kamu melihat bumi itu barizah, iaitu nyata. Nyata, jelas. Maknanya tidak ada sebarang pokok di atasnya. Wa hasyarnahum, dan kami membangkitkan mereka, iaitu manusia. Falam nughadir minhum ahada. Maka kami tidak meninggalkan seseorang pun daripada mereka, daripada manusia. Ayat ini ialah kalau kita tengok kan, tiba-tiba bari atas wa yauma. Macam mana tu? Jadi kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, dia ada takdir. Dia ada takdir, iaitu apa dia? Wadhkur yauma. Dia ada in bracket. Ada dalam kurungan. Maksud ayat ni ialah wadhkur yauma, dan ingatlah hari di mana kami mencabut gunung. Dan ingatlah tu dalam kurungan. Kalau tidak macam mana tiba-tiba dia bari atas yauma. Wadhkur yauma, dan ingatlah hari di mana kami mencabut gunung ganang. Gunung ganang semua tercabut. Maknanya semua gunung-gunung, bukit, gunung dan sebagainya semua akan berterbangan pada hari kiamat. Ya Allah. Wa taral arda barizah, dan kamu melihat pada ketika berlaku kiamat itu, kamu akan lihat bumi dalam keadaan barizah. Barizah ni ada dua tafsiran. Kata Syekh Tantawi rahimahullah dan juga kata Imam Baghawi, maksud bumi menjadi barizah, maksudnya ialah bumi menjadi rata. Barizah tu maknanya ialah nyata, zahir. Jadi bila dikatakan bumi menjadi nyata, zahir, bermakna di atas bumi itu tidak ada sesuatu pun yang menutupi bumi. Bukit tak ada, gunung ganang tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, pokok-pokok tak ada, bangunan tak ada. Dan itulah yang berlaku pada hari kiamat. Semuanya itu akan menjadi rata. Yelah, mula-mula tu memang ada lah kan, masa dalam proses nak hancur tu memanglah. Tapi bila dah berlaku semua kehancuran tu, segala-galanya tu sudah selesai, dah belaga apa semua, air laut naik apa semua, akhirnya jadi apa? Jadi padang jarak, padang terkukur. Itulah yang dimaksud dengan wataral arda barizah. Ini satu tafsiran. Ada juga tafsiran yang lain yang dikemukakan oleh Imam Atha. Atha mengatakan bahawa maksud bumi itu barizah, maksudnya bumi menzahirkan. Tadi bumi zahir, bumi nyata, bumi licin. Tapi satu lagi tafsiran mengatakan maksud bumi barizah, al-arda barizah, maksudnya bumi mengeluarkan, bumi menzahirkan. Menzahirkan apa? Isi perut bumi, iaitu mayat-mayat. Mayat-mayat pun betul juga, sebab kan segala jenis mayat yang ada dalam kubur semuanya akan dikeluarkan semula kan. Semua akan dimuntahkan semula oleh bumi, semua akan naik semula ke atas permukaan bumi. Pun betul juga tafsiran ini. Nak pula kita tengok selepasnya itu Allah kata wa hasyarnahum, dan kami menghimpunkan mereka. Lagilah kena maknanya. Sesuailah. Bumi mengeluarkan mayat-mayat yang ada dalam perut bumi, ya. Lalu wa hasyarnahum, kami menghimpunkan mayat-mayat tadi. Mayat tu dah jadi orang lah, dah bangun balik, dah jadi manusia, dikumpulkan semula. Falam nughadir minhum ahada, lalu kami tidak meninggalkan seorang pun dari kalangan mereka. Jadi saya rasa cukup sekadar ni. Sebenarnya memang tak bolehlah berhenti sini, sebab dia ada kaitan dengan ayat 48 dan 49. Tapi tak apa, insya-Allah nanti pada minggu depan kita ulang balik sepintas lalu ayat 47 dan kita kaitkan dengan 48, 49, kerana semua tu dikira satu cerita, iaitu berkenaan dengan hari kiamat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dapat memberikan pada kita keinsafan, supaya kita menyedari bahawa kehidupan dunia ni sementara sahaja, semuanya pinjaman. Tak ada satu pun yang menjadi hak mutlak kita. Semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta pinjaman, anak-anak pun pinjaman, kan? Anak-anak pun adalah pinjaman. Kan ada kisah
Abu Talha balik ke rumah dalam keadaan dia berpuasa, anaknya meninggal dunia, dan dia tak tahu pun. Isterinya itu buat layan macam biasa je, sediakan makanan, layan suami dia apa semua. Setelah habis tu, sebelum subuh, waktu dia bangun daripada tidur, isteri dia tanya pada Abu Talha. Dia kata, bagaimana kalau sekiranya orang bagi pinjaman pada kita barang, kemudian dia minta balik, adakah wajar kalau kita tak pulangkan? Abu Talha kata, mana boleh, kena pulangkan lah. Kalau begitu, wahai abang, anak kita adalah pinjaman daripada Allah. Semalam anak kita sudah pun diambil semula oleh Allah. Jadi kisah itu Masya Allah sangat memberikan kesan lah pada diri saya pun, bahawa betapa kuatnya iman sahabiah pada zaman itu. Dia tak menangis, tak melolong, tak meronta, dan bahkan kematian anaknya itu langsung tidak menjejaskan dia dalam melakukan tugasnya sebagai isteri. Tak terjejas pun, tetap masak macam biasa, sediakan makanan untuk suami dia. Sebab apa? Sebab dia percaya bahawa anak itu adalah pinjaman daripada Allah. Inilah kita nak yakin dalam kisah dalam Quran, surah Al-Kahfi yang kita baca ni, Allah kata bahawa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak ni hanyalah hiasan saja. Sebagaimana hiasan pada badan kita ni tak kekal pun pada badan kita. Masuk tandas kita akan cabut cincin, kan? Jam pun kita akan buka walau kalau kita tidur dan sebagainya. Macam itulah harta dan juga anak-anak, semuanya itu satu hari nanti sama ada kita sendiri akan melucutkannya daripada kehidupan kita atau dilucutkan oleh Allah Ta'ala. Semua tu pinjaman saja. Bila-bila masa Allah boleh ambil semula. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar, kita amalan kita, sampaikan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan, menyambung perjalanan kita menerusi surah Al-Kahfi yang agak panjang ini, banyak pengajaran dan sebagainya. Jadi insyaAllah semoga kita bertemu lagi pada minggu akan datang insyaAllah. Wallahu alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.